Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan bahagian yang kedua, yakni bahagian yang kedua yang termaktub, yakni pada Lauh Mahfuz dengan syarat yang tergantung dengan disyaratkan dengan perbuatan hamba, dan iaitu pahala dan seksa. Jadi yang kedua yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni yang telah termaktub di Lauh Mahfuz, yakni sesuatu yang Allah Ta'ala telah catat pada azali lagi. Sebelum lahir kita, sebelum wujud kita telah tercatat segala-galanya. Dan perkara yang dicatat itu bergantung ataupun berkaitan dengan sesuatu yang disyaratkan pada perbuatan hamba. Jadi Allah Ta'ala menetapkan sesuatu, tapi ada disyaratkan dengan perbuatan hamba. Seperti Allah Ta'ala menetapkan syurga neraka, tetapi syurga neraka itu bergantung dengan perbuatan hamba. Ada yang Allah Ta'ala tetapkan seperti rezeki. Yang pertama kita bicara dulu rezeki. Rezeki Allah Ta'ala telah tetapkan. Jadi yang ini tanpa syarat, macam mana Allah Ta'ala bagi rezeki. Tapi yang kedua ini Allah Ta'ala tetapkan, ianya berkaitan dengan perbuatan hamba. Kalau hamba itu buat baik, masuk syurga. Kalau hamba itu buat salah, masuk neraka. Ini dikaitkan oleh Allah Ta'ala ataupun disyaratkan dengan perbuatan hamba. Jadi di antaranya pahala dan juga dosa. Dan iaitu pahala dan seksa. Seksa ni dosa lah. Pahala dan juga seksa, ataupun nikmat dan juga seksa. Dosa dan juga pahala. Satu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, siapa yang buat baik dibalas baik. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang melakukan kejahatan dan terus berterusan melakukan kejahatan, maka dia adalah ahli neraka dan kekal di dalamnya. Berterusan buat kejahatan dengan arti kata tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang yang melakukan amal saleh, beriman dan beramal dengan amal yang saleh, mereka itu adalah ahli syurga dan mereka kekal di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi syurga neraka itu berkaitan dengan perbuatan hamba. Siapa buat baik masuk syurga, siapa buat jahat masuk neraka. Lalu disebut di sini, tidakkah engkau lihat betapa menyebut keduanya Allah Ta'ala? Tidakkah kamu merenung, memikirkan bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan kedua-duanya, yakni dosa pahala ataupun seksa dan juga nikmat. Allah Ta'ala sebut dua-duanya di dalam kitabnya yang aziz, dalam kitabnya yang mulia. Apa kitabnya? Yakni di dalam Al-Quran. Dan digantungkan keduanya, yakni dikaitkan keduanya, dosa, pahala dan juga seksa, dengan perbuatan hamba yang berkaitan dengan perbuatan hamba itu tersebut. Jadi tidak dapat tidak, surga, neraka, dosa, pahala memang tidak dapat lari pada kita. Dan Allah Ta'ala janji syurga macam ni, pahala macam ni. Siapa yang buat pahala masuk syurga, siapa yang buat dosa masuk neraka. Lalu firman Allah Ta'ala, walau annahum amanu wattaqau lakafawna anhum sayyiatihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Dan jikalau bahawasanya mereka itu percaya, sekiranya mereka itu benar-benar beriman kepada Allah. Percaya itu maknanya beriman. Beriman kepada Allah. Iman ini ada tiga rukun dia ataupun syarat dia. Mestilah dia ini ikrar dengan lidah, mengaku dia beriman. Dan yang kedua, dia membenarkan di dalam hati yang dia memang dalam hati betul-betul beriman. Dan yang ketiga, dia beramal dengan anggota. Apa bukti dia iman? Kalau bukti dia beriman, dia semayang. Kalau dia kata dia beriman, dia semua patung pahala, itu tidak beriman. Mesti dibuktikan dengan perbuatan yang mana dia benar-benar beriman. Maka seandainya
mereka itu percaya. Sebenarnya mereka itu siapa? Mereka itu adalah ahli kitab yang terdiri daripada Yahudi dan Nasrani. Ini asal ayat. Walaupun ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani, tetapi sebenarnya memberitahu kepada kita, kalau seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah, dan beriman itu tidak cukup, dan takut, yakni bertakwa kepada Allah. Wattaqau, dan juga mereka itu bertakwa dan merasa takut kepada Allah. Jadi kita ni beriman tak cukup, mesti ada takut. Takut ini dipanggil tauhid syuhuriyah. Tauhid merasa. Tauhid tahu, kita tauhid kepada Allah, hanya kita tahu sifat Allah macam ni, macam ni, macam ni, tapi kita tidak ada tauhid merasa. Rasa gurun, rasa takut. Sekurang-kurang kalau kita tak rasa gurun, tak baik-baik pasal gurun, kita rasa takut nak buat dosa. Alhamdulillah. Nak buat jahat orang boleh, tapi masalah dosa, maka kita tinggalkan dia. Kenapa? Sudah rasa takut. Sebab tu orang yang beriman tak cukup sekadar beriman. Ramai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi ramai juga yang kurang merasa takut kepada Allah. Jadi dia kata di sini, kalau mereka itu benar-benar beriman dan takut, yakni bertakwa kepada Allah. Lalu dikatakan apa itu takut? Takut itu maknanya mengikut segala perintah Allah, meninggalkan larangan. Ikut perintah larangan itu secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Terang-terangan boleh kita tinggal perintah Allah, tapi sembunyi belum tentu lagi. Kadang-kadang ketika kita kesunyian, kita seorang-seorang, maknanya ketika seorang itu boleh buat maksiat kepada Allah. Baik, kita tengok di sini. Nasaya kami kafarahkan. Kafarat ni maknanya kami menghapuskan. Menghapuskan daripada mereka itu akan kejahatan. Nasaya kami hapuskan mereka kejahatan. Kejahatan di situ adalah dosa-dosa. Maknanya orang itu mesti beriman. Bila dia beriman, dia bertakwa kepada Allah. Jadi siapa yang disebut ayat ini asalnya orang Yahudi dan Nasrani. Dan demikianlah juga orang yang beriman, dia meninggikan keimanan dia kepada Allah, lalu melahirkan takwa dia kepada Allah, lalulah Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa dia. Jadi kita ni kalau dapat diampunkan dosa oleh Allah, alhamdulillah. Jadi diampunkan dosa oleh Allah, yang pertama taubat. Siapa yang bertaubat dia tidak ada dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Sesiapa yang bertaubat daripada dosa seumpama dia tidak ada dosa. Jadi dihapuskan dosa yang pertama mesti melalui jalan taubat, kembali kepada Allah, dan juga meninggalkan segala maksiat yang telah ia lakukan dahulu. Maka tidak ada erti taubat kalau dia itu bertaubat tapi maksiat yang lalu dia tinggalkan. Bahkan ada ulama menambahkan lagi, bukan saja maksiat yang lalu, dan seterusnya maksiat-maksiat yang tak pernah lagi dia buat, dia tak terus buat, tak akan buat. Jadi yang pertama, dihapuskan dosa melalui jalan taubat. Yang kedua, melalui jalan musibah. Bila ditimpa musibah, lalu kita bersabar di atas musibah tersebut, lalu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, melalui jalan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Siapa yang memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat ini, ibadat sunat menghapuskan dosa. Hapus segala dosa-dosa dia yang telah lalu. Yang keempat, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti dia tolong orang melalui infak fisabilillah. Seperti dia ini memberi nasihat ataupun menenangkan hati orang yang dalam keadaan susah hati. Ataupun seperti dia ini membuangkan sesuatu perkara yang boleh membahayakan orang lain. Maknanya membuangkan sesuatu perkara yang bahaya seperti duri-duri tengah jalan. Itu semua dihapuskan segala dosa-dosa dengan kebaikan yang kita buat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya segala kebaikan tadi akan menghapuskan kejahatan. Dan juga segala ibadat-ibadat wajib yang kita buat itu dihapuskan dosa. Segala ibadat wajib, sama ada ibadat itu ibadat puasa ataupun sembahyang ataupun mengerjakan haji, setiap ibadat wajib yang kita buat itu akan dihapuskan segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa hamba-Nya
sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka dikatakan kafaratkan, yakni dihapuskan daripada mereka itu akan kejahatan mereka itu atas kesalahan yang lama. Lepas tu kita kuatkan iman, tambahkan takwa. Seorang yang bertambah ketakwaannya akan dihapuskan akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi ulama mengatakan demikian, kalau dosa itu dosa kecil, maka seperti kita infak fisabilillah, kita semayang yang wajib kita buat, kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita, agak terampunlah dosa. Seperti kita berzikir, baca Quran dan sebagainya. Tetapi kalau dosa itu melibatkan dosa yang besar, ulama mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kamu kena bertaubat dengan taubat nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ini merujuk kepada dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa besar, tidak ada jalan lain lah, kena bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni ada 4 syarat, sudah maklum. Yang pertama menyesali di atas dosa-dosa yang telah lalu. Mana menyesal? An-nadamu taubah. Taubatu nadam. Taubat itu penyesalan, mesti menyesal. Maknanya bukan dia taubat kerana malu orang, dia taubat atas penyesalan yang telah dilakukan dahulu. Yang kedua, azam. Dia berazam tidak akan melakukan lagi dosa-dosa maksiat yang dia telah lakukan dahulu. Itu dia orang yang bertaubat. Yang ketiga, merasa benci dengan dosa yang telah ia lakukan dahulu, dan tidak akan mengulangi lagi buat selama-lamanya. Kalau dia ulang lagi, itu bukan taubat lagi namanya. Ini taubat ini yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Kita salah dengan orang, kita balas dengan orang. Tapi kalau berkaitan dengan perbuatan dengan Allah, yang 3 tadi perbuatan dengan Allah. Tapi kalau berkaitan dengan perbuatan hamba, seperti kita mengambil hak orang, maka taubatnya di antaranya kita ini memohon maaf kepada orang yang kita buat salah, ataupun kita mengembalikan hak orang yang telah kita ambil. Maknanya kita mengembalikan hak orang yang telah kita ambil. Ini dipanggil orang yang bertaubat dengan taubat nasuha. Lalu lepas pada taubat nasuha, dia kena buat lagi. Yang pertama, tinggalkan kawan-kawan yang melalaikan dia. Yang kedua, cari guru yang boleh membimbing dirinya. Yang ketiga, hendaklah dia ini menambahkan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, hendaklah dia menambahkan ilmu agar ibadatnya semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ini orang yang bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Bila Allah Ta'ala ampun, maka tidak ada lagi dosa ini. Dosa tidak ada. Tidak ada macam mana? Sebagaimana dia ini lahir daripada perut ibunya, suci. Sebab itu Allah Ta'ala ini boleh membalik-balik kau, ya. Hari ini baik, esok boleh jadi jahat. Waliyazubillah. Kita tidak mahu begitu. Tetapi ada orang kita tengok dia jahat betul, tapi besok lusa dia jadi orang baik, sebaik-baik orang. Jadi orang yang sebaik-baik orang. Sayyidina Umar Al-Khattab, orang yang menentang Nabi, hari-hari menentang Nabi, tapi menjadi manusia yang sebaik-baik manusia lepas dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Dan sebenarnya kami masukkan mereka itu akan syurga yang Jannatun Naim. Syurga Jannatun Naim, syurga Naim. Maka Allah Ta'ala akan masukkan mereka di dalam syurga. Siapa? Orang-orang yang beriman. Yahudi Nasrani ahli beriman. Orang kafir ini kalau dia beriman, kadang-kadang lebih baik daripada kita. Kadang-kadang dia lebih baik daripada orang yang sudah lama beriman kepada Allah. Maka dikatakan di sini, orang yang masuk Islam ataupun orang yang beriman, kalau kita benar-benar beriman, meninggikan ketakwaan kita, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan dimasukkan ke dalam syurga Jannatun Naim. Maka di sini dikaitkan syurga Allah Ta'ala tetap.
Tapi bila Allah Ta'ala tetapkan syurga, dia ada kaitan dengan perbuatan makhluk. Apa perbuatan makhluk? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman, bertakwa itu tugas kita. Menghapuskan dosa, memasukkan dalam syurga, itu Allah Ta'ala. Maka sesuatu yang Allah Ta'ala nak buat, nak laksanakan, seperti nak hapuskan dosa, nak masukkan dalam syurga, mesti berkaitan dengan perbuatan makhluk. Jangan kita kata Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala Maha Pengampun, tapi kita tak bertaubat. Hanya sekadar itu je. Lalu syaitan ini, dia ini selalu menangguh-nangguhkan orang supaya jangan bertaubat. Apa kita nak taubat? Nanti sampai masa kita taubatlah. Kan masa muda lagi, kan masa tengah gagah lagi, maka dia menangguh-nangguhkan. Lalu dikatakan orang itu tertipu dengan sifat rahim Allah, dengan sifat ghafur Allah, pengampun Allah Ta'ala, dengan merasakan bahawa Allah Ta'ala Maha Pengampun, sangat pengampun, lalu dia tidak bertaubat. Taubat ni bila? Kadang-kadang kita tak faham, kita tengok dalam TV orang tu tua tak berlaku, kata bila nak taubat. Nampak begitu. Kadang-kadang kita berjalan, duduk atas wakaf, tengok orang duduk atas wakaf, tua-tua dah duduk atas wakaf, umur 60, 70 lagi, main lagi dah. Daripada pagi petang 2-3 papan tak sedar. Macam mana? Main petang 2-3 papan tak sedar sampai ke petang. Maknanya kita pun tengok bila nak taubat pada Allah begitu. Kita tengok orang, sebenarnya kita ni kena taubat tiada hari. Asal kira orang tu kita yang kena taubat sebenarnya. Maka taubat tu bila? Taubat itu bagi orang yang melakukan dosa. Maka setiap orang yang melakukan dosa itu kena bertaubat. Apa buktinya? Nabi kata, kullu bani Adam khata'un. Semua orang Bani Adam ini berdosa. Siapa yang tidak ada dosa? Boleh angkat tangan sini. Boleh angkat tangan tak sini? Saya tak ada dosa, Ustaz. Ada tak ada? Kullu Bani Adam, kullu ni semua Bani Adam manusia khata'un, melakukan dosa. Sama ada dosa itu dosa zahir, dosa itu dosa batin. Dosa zahir ni dosa anggota kita. Mata, tangan, kaki, mulut dan sebagainya itu. Adapun dosa batin, dosa ujub, riak, takabur, sum'ah dan sebagainya. Maka orang yang berdosa itu mesti bertaubat. Jangan kita tengok orang yang banyak dosa itu bertaubat, dalam keadaan itu kita tahu kita pun banyak dosa. Lalu dikatakan di sini, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dia, akan dimasukkan dia ke dalam syurga Allah. Maka ketahui olehmu, maka jika dikata orang, maka jika kami dapat orang yang menuntut akan rezeki. Ini salah hak dulu, berkaitan dengan hak dulu. Maka kalau orang bertanya, orang pun kata, dia kata, kami dapat orang yang menuntut akan rezeki dapat harta. Orang yang cari rezeki dia dapat harta, dan orang yang tiada menuntut, iaitu orang yang tidak mencari rezeki, tiada dapat mereka itu, tiada dapat harta. Kalau dikatakan bahawa yang kita faham bahagian yang pertama ni, bahagian yang kedua yang tetap bahagian dosa pahala, syurga neraka. Bahagian yang pertama ditetapkan dengan rezeki. Lalu kita faham, kalau ditetapkan dengan rezeki, Allah Ta'ala sudah tetap dah rezeki yang kita gaduh-gaduh. Tu buat apa katanya? Mana yang kita dapat faham dahulu. Jadi tak perlu gaduh. Sebab tu dikatakan ulama, rezeki ni macam kematian. Kalau kamu ini dah ada rezeki, tak boleh lari, datang rezeki pada kamu. Datang juga rezeki pada kita. Maknanya bagaimana kematian? Kematian tak boleh lari. Siapa boleh lari pada kematian? Maliki mau dia akan lari, nutu je. Ada? Tak ada. Maknanya lalulah dikatakan bahawa rezeki itu dapat. Lalu orang tanya, baiklah tanya, kami mendapati bahawa orang yang mencari rezeki dia dapat rezeki, orang yang tak cari rezeki tak dapat rezeki. Bermakna rezeki itu memanglah mesti kena cari. Kalau tak cari tak ada. Maknanya begitu. Ini saya teringat seorang. Jadi dia ini Allah Ta'ala uji dia sikit. Jadi memang dia tidak ada harta benda lah. Kita pun dia selalu pergi rumah saya, tapi dia tak pernah pergi kuliah saya. Dua itulah. Dia selalu pergi rumah. Jadi pergi rumah, dan setiap kali dia beri salam pergi rumah, kita tahu dah ada masalah.
Sebab kalau dia tak, kalau tak mari memang tak ada masalah, dia tak mari. Masalahnya dia memang pun tak pergi pun mesti, tapi dia kenal kita. Tak apa dia mari. Dia mari beritahu. Kita bantulah takkan mana yang bantu. Lalu saya pun, dia selalu sebut saya kenal ustaz ni, kenal ustaz ni, tapi kuliah tak pernah pergi. Lalu saya pun suruhlah dia pergi. Pergilah kuliah begini. Nasihat dia. Satu hari saya pergi, saya pun mengajarlah di satu tempat masjid. Saya nak keluar daripada pintu, dia tegur, "Ustaz, mari dah." Maknanya dia nak khabar yang dia sudah mari dah. Dia sudah mari. Saya kata alhamdulillah kalau dah mari dah. Selang 2-3 hari kata insya-Allah mari ni murah rezeki. Selang 2-3 hari dia mari balik rumah. Beri salam, masalah tu. Pergi rumah. Cakap-cakap. Lepas tu saya pun cadangkan dia, ginilah. Tercatat dalam hadis, dalam kitab-kitab, sesiapa yang mengekalkan sembahyang sunat duha, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dia. Dia pun semangat. Semangat. Betul tak? Betul. Dia pun balik. Saya pun tidak tahulah dia buat, dia tak buat, Allah Alam lah. Lama dia mari jumpa saya. Dia kata, buat dah ustaz, tulis je. Tulis maknanya sama saja. Tidak ada. Kita nak beritahu Allah Ta'ala, dia ada sebut satu. Dia kata, saya ingat dia kata, ustaz, saya jumpa seorang tu tok semayang pun molek-molek ada kaya. Tok semayang pun kaya. Kita dah pergi dah masjid, dah semayang sunat dah, macam yang sama saja. Ni jadi masalah. Jadi masalah. Baik, kita tengok. Maka berlaku pun salah macam ni. Yang dikatakan sudah ditetapkan rezeki oleh Allah, oleh Allah, lalu ditetapkan. Jangan duk faham bila rezeki tetap dah, kita tak kerja pun sudah tetap rezeki. Dan kalau kita kerja sungguh-sungguh pun rezeki telah tetap dah. Kita dah faham macam tu. Lalu dikatakan di sini, dia kata ada orang yang mencari rezeki sungguh-sungguh, dapat, tak cari tak dapat. Dan papa mereka itu dah tak dapat, lalu papa. Dikata orang pula seperti bahawasanya, jawab balik tadi, bahawasanya tiadakah engkau dapat serta yang demikian itu, orang yang menuntut itu mahruman lagi fakir. Kamu dia, tidakkah kamu melihat bahawa orang yang mencari-cari rezeki siang malam itu ramai juga yang fakir. Ramai juga yang dalam keadaan fakir. Lagi baru ni seorang, dia memang kaya lah. Memang kaya betul lah. Mana kita pergi rumah dia, lalu suruh kita pergi. Pergi tu saya tanya, tak kerja? Saya tak kerja tau. Saya duduk dengan keluarga. Tak kerja tau. Tapi saya kerja terima duit aja tak pula. Tak kerja lah. Lepas ada syarikat dah banyak, ada syarikat dah urus belaka dah. Maknanya kalau rugi pun dia tak rasa lah bagian dia tu. Jadi dah kerja dah dia kata. Kerja dia duduk dengan keluarga saja. Jadi tiap-tiap pagi dia pergi dekat laman rumah dia, ada kolam, tengok ikan dia. Tengok ikan. Lepas tu orang tak makanan makan. Buah-buah pergi jalan. Puasa malah duduk Malaysia, pergi luar negara. Kerja negara ni. Maknanya ada orang macam tu memang ada. Tapi jarang lah orang dapatnya. Alhamdulillah lah siapa yang dapat macam ni. Tak kerja. Tapi ada orang yang peseng siang malam. Saya pernah jumpa orang, dia khabar ke saya. Dia kata dia masuk kerja lebih kurang pukul 9 pagi kalau tidak. Habis pukul 5 petang ke 6 petang gitu. Kemudian dia masuk keluar malam. Dalam pukul 8 malam ke 9 malam, turun pagi tu. Pagi tu balik pukul 5 pagi, pukul 9 pula esok masuk. Lepas tu sampai pukul 5 petang pula, pukul 8 malam pula masuk. Gitulah kehidupan dia. Maknanya hidup susah orang pun. Tak kaya-kaya pun. Lalu cari-cari.
Lalu dikatakan bahawa dan orang yang meninggalkan, ada orang yang cari sungguh-sungguh. Tidakkah kamu tengok orang yang cari sungguh-sungguh? Dia cari sungguh-sungguh, tapi mahrumah terhalang dia. Tak dapat, mahrumah ni terhalang. Mata halang. Lagi fakir, maka fakir terhalang dia daripada dapat rezeki yang banyak, tapi dah fakir. Dan orang yang meninggalkan dia tinggal cari rezeki. Dia lagi faqirun. Ini bahasa Arab pula. Faqir ni bukan paruk. Faqirun ni maknanya orang yang kosong. Masuk kosong ini kosong daripada kerja, tak kerja. Orang yang meninggalkan mencari harta lagi kosong dia ada kerja, itu banyak rezekinya, banyak rezeki. Sebab tu kita kedudukan manusia ni dia ada dua kedudukan, ataupun dalam bahasanya dia panggil dua maqam. Satu dia panggil maqam asbab. Maqam asbab, maqam yang kena cari sebab-sebab. Orang ini yang duduk dalam maqam asbab, dia kena kerja. Kalau dia tak kerja, tak dapat duit. Kalau dia tak ada kerja, tak ada rezeki. Dia kena kerja. Kerjalah. Dia kerjalah. Kerja ini, dalam dia kerja ini, maknanya mencari rezeki yang halal. Dan dia kalau dia kerja, dia faham betul-betul konsep, maka dia ini adalah kalau dia betul-betul faham konsep, dia ini sepanjang dia kerja itu jadi ibadat. Jadi ibadat. Macam mana kerja jadi ibadat? Ada 5 syarat. Yang pertama, mesti niatkan Allah. Buka syarikat untuk apa? Buka syarikat ni nak tolong orang. Ada orang tu dia ajak saya kata dia boleh jadi Ustaz cari tanah lebih kurang dalam 100 ekar. Jadi dah ekar kita nak buat ladang kelapa sawit. Ustaz belum cari je. Nanti kita cari, nanti bagi madrasah. Kalau cari tak ada kuliah lah kita. Maknanya cari. Jadi nak beritahu, yang pertama memang niatkan Allah. Yang kedua, biar dia buat kerja tu memang kerja itu diridai oleh Allah. Mesti kerja halal lah. Yang kerja yang tidak halal. Sahabat saya mengajar Quran. Dia mengajar Quran berbulan-bulan mengajar Quran. Mengajar Quran. Siapa anak dia tu, orang tua rumah tu, anak dia tak pandang ngaji, bandar siapa pandang ngaji. Tak tahu tuan rumah kerja apa. Tak tahu kerja apa. Dia tak bulan bagi. Anak dia ni, dia ajar sungguh-sungguh. Dia sayang sungguh anak dia. Tiba-tiba dapat tahu, ayah pergi Kilarok. Maknanya mana tahu. Asyik kejut dia. Lama ni makan hati, dia ada bulan. Sahabat dia tu mengajar saja tak berhenti. Lepas dari ibadah tu. Sebab tu hasil kena tahu. Jangan terlibat dengan perkara yang diharamkan. Kemudian itu kerja halal. Yang ketiga, kerja amanah. Kalau orang tu tidak boleh amanah, maka dia kerja sendiri, senang. Dia nak buka kedai pun tak apa, dia tak mau buka kedai pun tak apa, dia nak tidur pun tak apa, tidur tak ada, dok tidur tak ada. Maknanya atas dia. Lepas tu Nabi sebut sebaik-baik pekerjaan dengan tangan. Memang kerja dengan tangan, ada kerja kaki. Ada pemain bola. Maknanya ada kerja dengan tangan tu kerja sendiri. Itu afdal. Kalau boleh kerja dengan orang pun tak apa, tapi amanah. Yang keempat, jangan tinggal ibadat-ibadat yang wajib. Ibadat wajib tu kena buat. Yang kelima, hasil yang didapati itu mesti dalam keadaan digunakan pada jalan yang dibenarkan oleh Allah. Baik, kita tengok. Ada orang yang tidak kerja, tapi dia banyak rezeki. Itu kalau yang kerja dipanggil makam asbab. Yang kerja itu yang tidak bekerja dipanggil makam tajurik. Tajurik ni terjim rayadal ni. Tajurik ni maknanya dia yang Allah Ta'ala beri. Itu dari segi kerja. Tapi dari segi makam rohani, asbab dengan tajurik lain. Lagi kaya. Tetapi bahawasanya inilah yang terlebih banyak. Inilah yang banyak. Kalau kita kira yang banyak berlaku. Orang yang kerja siang malam semua, dia cari harta, sungguh cari harta. Tapi harta tak banyak kalau dia boleh. Dan kita tengok orang-orang kadang-kadang setengah orang itu dia harta dia cari tak biasa saja. Tapi Allah Ta'ala buka rezeki. Banyak Allah Ta'ala beri.
Maka supaya mengetahui bahawasanya yang demikian itu takdirul azizil alim, itulah dia takdir daripada Allah yang aziz, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu takdir Allah. Rezeki ni duduk dalam Allah Ta'ala sudah takdir dah. Orang ni banyak mana. Tetapi oleh kerana kita tak tahu rezeki Allah, kita kena bekerja. Kerja, lepas tu bila dapat, ini rezeki Allah. Maknanya jadi tugas kita bukan memandang bahawa kita ini dapat rezeki banyak kerana biduk kita. Tugas kita ini adalah bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan tadbir, ini pentadbiran. Dia panggil dia tadbir, urus. Al-Malikil Hakim. Malik raja, Allah Ta'ala lah yang mengetahui, hakimnya maha bijaksana. Ini tadbir daripada Allah Ta'ala yang memerintah, yang menguasai lagi bijaksana, Al-Hakim. Maka dinasyidkan yang demikian itu. Ini kena nasyid lah. Saya dah boleh nasyid. Setelah saya nasyid, hujan turun. Dinasyidkan oleh Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Sa'id Al-Aqli. Ada setengahnya Al-Saqli ada juga, tapi di sini sebut Al-Aqli. Ini semua gelaran-gelaran dia. Orang Arab ni kadang-kadang dia banyak ada gelaran. Jadi macam Sayyidina Umar digelar Al-Faruq sebagai orang yang membezakan hak yang batil. Abu Bakar digelar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi. Yang wa'is, yang memberi peringatan ataupun memberi nasihat. Di negeri Syam, di negara Syam, di antara Syam ini negara Syria, rahimahullah ta'ala, beberapa ni tengok ni payah sikit ayat-ayat. Beberapa daripada kuat yang gagah di dalam berbalik-baliknya. Jadi ramai orang yang kuat dan gagah, tapi duduk dalam berbalik-balik, duduk dalam keraguan. Berbalik-balik ni mana duduk ragu, walaupun dia gagah, walaupun dia tu. Sebab tu orang kadang-kadang, maknanya orang yang terlalu banyak kerja, contohnya orang kuat, dia banyak kerja, tapi dia banyak kerja, hatinya tak senang juga, duduk dalam ragu-ragu sama. Sebab apa? Sebab ketenangan ni duduk ibadat. Siapa kata duduk pada harta dia? Dia ketenangan ni duduk di dalam ibadat. Maka siapa yang beribadat, hatinya akan jadi tenang. Dan juga jernih bicara, daripadanya rezeki berpaling munharif. Munharif ni bahasa Arab pula. Munharif ni maknanya lemah lah, ataupun jenis bicara daripadanya rezeki berpaling munharif, maknanya seseorang yang baik sangkanya daripada rezeki. Baik sangkanya daripada rezeki tadi berpaling munharif. Munharif ni maknanya berpaling jugalah maknanya. Lagi dia dan beberapa yang dhaif di dalam berbalik-baliknya, dalam ragu-ragunya, seperti bahawasanya daripada khalih ni teluk bagi laut, yakhtarif. Jadi sekarang ni maksud dia begini, nak masuk gini, ada orang yang dia berkuat kerja sungguh-sungguh, tapi duduk dah tidak tenang. Hati dia pun banyak tak ada. Balik hati yang pertama, balik hatinya tak tenang, walaupun dia bersungguh-sungguh. Dan kemudian hati dia tak lekat, berbalik-balik. Ada banyak, lepas tu tak ada balik. Ada banyak, tak ada. Jadi piti banyak. Orang kerja sungguh, piti banyak, tapi dah tahu pergi mana. Banyak saya dengar orang yang begitu. Maknanya mengadu, dia kata, Ustaz, saya kerja dahulu berapa ribu, dia kata, berangan, tapi dah tahu nak beli kereta tak ada, beli rumah tak ada. Maknanya tak ada. Duduk dalam gitu lah. Dia punya hati pun berbalik-balik, Ada tak ada. Dia cari.
Dan ada orang yang jenis hati dia ini, dia maknanya dia serah pada Allah Ta'ala rezeki. Bila dia serah pada Allah Ta'ala rezeki, maka Allah Ta'ala jadikan dia rezekinya macam seolah-olah dia pergi kat laut, dia mari ambil je, mari cedok. Maknanya rezeki dia mudah saja. Kenapa? Kerana di antara sebabnya kerana hati dia ni, dia serah pada Allah. Maknanya dia baik sangka kepada Allah tentang rezeki dia. Maka rezeki tu paling gede, bukan dia pergi cari rezeki. Rezeki tu mari paling gede, jadi dia boleh ambil mudah saja rezeki. Maknanya sebab apa? Sebab dia sudah baik sangka dengan Allah. Dia pun memang yakin rezeki duduk dalam Allah. Yang seorang lagi, dia dah fikir sangat rezeki, siang malam rezeki, sampai lupa ibadat. Sampai ada cara kepada ibadat, maka duduk dalam ragu-ragu, harta pun tidak tetap dengan dia, hati pun tidak tenang. Maknanya sebab itu kita dah beritahu selalu dah mengatakan bahawa kalau orang itu sentiasa tumpukan kepada ibadat, murah rezeki dia. Allah Ta'ala buka murah rezekinya, di antaranya dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah sama tak tinggal, insyaAllah. Ini orang yang murah rezeki. Saya seorang tu dia selalu ikut kuliah kita, dia beritahu, dia kata dia menjaga sembahyang berjemaah, murah rezeki. Lepas tu sembahyang malam, ni lagi bayar, kabur boleh lah. Ini dekat kabur je, sembahyang malam. Sembahyang malam ni dengan arti kata sembahyang tahajud. Maknanya siapa yang boleh tu alhamdulillah. Kemudian yang ketiga dengan banyakkan infak. Siapa yang banyak infak ni, Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Banyak jalan, tapi itu di antaranya. Maka jika engkau kata, adakah kami masuk di dalam hutan dengan kejayaan bekal? Adakah kita ni kalau nak masuk hutan tak payah bawa bekal? Masuk dalam hutan, makanan tak ada, nak beli kedai dalam hutan, mana ada supermarket? Mana ada jualan-jualan? Adakah kita masuk dalam hutan yang tidak ada membawa bekal? Katanya, maka ketahui olehmu bahawasanya, seperti bahawasanya jika ada bagimu kuat hati dengan Allah Ta'ala dan kepercayaan hati yang sungguh-sungguh dengan janjinya, Allah Ta'ala, maka masuklah olehmu. Kalau betul-betul yakin, betul kita pegang dalam hati, Allah Ta'ala ni memang beri rezeki kepada kita, dan kita yakin betul-betul orang yang betul-betul kuat iman, silakan masuk dalam hutan, tidak payah bekal. Sebab tu dia ikut kedudukan. Memang betul orang-orang yang betul-betul dahulu dia kuat tawakal, sampai tawakal dia peringkat tak usah. Tak apa. Sebab tu dia tawakalnya dia ada 3. Bukan dia panggil tawakal, penyerahan diri kepada Allah dia ada 3. Satu dia panggil tawakal. Tawakal ni apa? Tawakal yang kita pegang ni, sebagaimana kisah Anas bin Malik itu, ada seorang sahabat dia bawa unta, kemudian dia bawa unta, dia nak masuk kuliah Nabi, nak bersama dengan Nabi, dia bawa unta depan Nabi tu, dia tanya Nabi, mana nak lepas ke macam ni ke nak buat macam mana? Lalu Nabi kata, ikat dulu baru tawakal. Maknanya janganlah kita parking kereta, kita tinggal nak puji tawakal. Maknanya sekurang-kurangnya kita kunci dulu. Kunci. Maknanya lepas tu serah pada Allah. Tapi kalau pakai kunci lilit kereta apa-apa, kunci besar-besar tu macam tak cari Tuhan pula. Maknanya okey, baik. Yang pertama, penyerahan diri kepada Allah, itu dipanggil tawakal. Suami kita pergi bekerja, lepas tu sampai bulan dapat gaji, itu tawakal juga namanya. Hanya beza dia begini, beza dia kalau dia pergi bekerja, dia dapat gaji, dia kena letakkan bahawa yang dia dapat rezeki itu memang Allah Ta'ala beri. Zahir je majikan dia beri, bos dia, syarikat dia beri, itu zahir. Tetapi dia kena letak, ini Allah Ta'ala beri pada kita. Ini dia panggil tawakal. Yang kedua dia panggil taslim, serah. Taslim, serah kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah. Maknanya jadi taslim ini maknanya dia memang serah kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Ta'ala, maknanya dari segi tadbir Allah, dia serah, dia tak tahu. Macam kita kerja, beza tadi yang tawakal tadi, kita kerja, walaupun kita kerja, kita nampak dah akhir bulan kita dapat banyak ni. Betul tak? Akhir bulan dapat banyak ni, barulah kita pun rasa, kita pun serah diri tu, kita ibadat pun tak ada fikir lah, sebab akhir bulan dengan sendiri kita dapat tahu. Yang keduanya, akhir bulan pun dah tahu.
Mana surah dulu? Maknanya tak ada surah dia dapat gaji dalam surah pada Allah. Jadi ada orang dia nak majlis kahwin, dia tengok lu PT dah pakai dia dalam keluarga dia PT ada 10,000. Boleh jemput orang. Ini dia panggil tawakal. Ada orang ada biji dalam biji. Kita panggil orang PT saya geliam. Mana boleh buat gitu. Kalau boleh buat gitu silakan. Maknanya tak ada pun, tapi tak apa buat serah pada Allah. Itu pekat yang kedua. Yang ketiga ni maknanya dia panggil tafwid. Tafwid ni dia bahasa Arab tafwid. 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 Tafwid ni maknanya dia serah bulat-bulat pada Allah. Yang jenis tak pernah pergi kedai ni makanan apa tok telinga tu. Mana surah-surah betul ni. Sebab dia katakan tafwid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun taslim itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pun taslim itu nabi-nabi yang lain. Itu pekat Nabi. Pekat orang macam kita, tawakal itu orang awam. Taslim itu orang khawas. Khawas ni wali-wali Allah. Yang ketiga orang khawasul khawas. Orang ahli-ahli makrifat kepada Allah. Mana orang yang betul-betul dekat dengan Allah, Isra pada Allah. Macam kita duduk dengan macam seorang anak duduk dengan ayah. Kita lah ayah dia ada banyak mana. Ayah nak ni dia pergi kedai mainan, dia ambil belaka. Dia dah fikir dah. Dia dah fikir dah. Jadi dia rasa susah hati. Sebab dia duduk dengan ayah dia yang disangka ada duit. Orang yang duduk dengan Allah, memang Allah Ta'ala Maha Kaya, dia susah lah. Kita ni tak apa duduk dekat lagi, baru kita orang mikir mana ni orang kalau anak, mana ni kereta mana, sebab kita rasa jauh. Tapi kalau orang rasa dekat, dia orang dekat dengan Allah. Allah Ta'ala Maha Kaya, ada kan? Susah, tak susah. Ini tafwid, penyerahan diri kepada Allah. Jadi kalau kita sampai kepada peringkat tafwid, tak apalah, masuk hutan tak payah bayar bekalan, tak apa. Kalau kamu betul-betul yakin, percaya dan sungguh-sungguh pegang dengan janji Allah, maka serah, tidak ada masalah. Maknanya bahawasanya jika ada bagimu kuat hati dengan Allah, dan jika tiada kuat hati dengan Allah, jika tidak kuat hati, rasa takut kalau masih tidak yakin saja dengan Allah, bukan tidak yakin dengan Allah, rasa kita ni maknanya takut tak boleh pegang. Maknanya yakin mulut lah, hati tak boleh yakin. Mulut boleh yakin belaka, mulut boleh kata belaka. Lalulah dia kata, jika tiada kuat hati dengan Allah, maka jadikan olehmu seperti orang awam. Jadi macam orang awam. Orang awam, mereka orang awam masuk dengan pergantungan mereka itu, dengan ada bergantung dengan bekal. Jadi nak masuk hutan, kena gantung bekal, bawa makanan banyak-banyak, air, minuman, bekalan. Maknanya bawa apa-apa tadi. Ini mereka orang awam. Dan telah kami dengar Imam Aba Ma'ali berkata bahawasanya, barang siapa berlaku sedar Allah Ta'ala adat manusia, yang adat manusia dilakukan Allah Ta'ala sertanya atas barang yang iaitu adat manusia pada memadakan belanjanya, dan ini perkataan yang sangat elok sebenar-benarnya, dan padanya beberapa faedah yang banyak bagi orang yang menilik akan dia. Jadi kalaulah kita tengok pegang pada adatnya, kalau masuk dalam hutan tak ada makanan, memang lapar lah. Adat dia begitu, kita duduk pegang adat. Maka moleklah kita ni bagi orang awam pegang pada adat. Jangan kita ini orang awam pegang macam orang yang pegang orang awam. Maknanya kita ni orang awam, tapi pegang macam pegang orang awam. Orang-orang dahulu betul dia berzikir, tak kerja pun rezeki siapa. Tidak bekerja, maknanya ataupun dia buat amal ibadah rezeki Allah Ta'ala siapa, beri pada dia. Ada pun kita kadang-kadang kalau kita tak cari rezeki, tak cari harta, kadang-kadang rezeki tak ada, jadi ibadah kita terganggu juga. Tengok kita duduk pekat mana, kita pekat orang awam. Cara duduk pekat orang awam, maka baik molek duduk pekat orang awam. Macam mana pekat orang awam? Mesti kena ada bekal dulu.
Hanya beza tawakal ini, dia meletakkan bahawa kalau dapat rezeki, dia pandang rezeki ini Allah Ta'ala beri. Mana itu saja. Tapi usaha tetap usaha, bekal mesti kena cari bekal. Kemudian maknanya diserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, bagi mereka menelakkan dia. Maka jika engkau kata tiada adakah Allah Ta'ala berfirman, tidakkah Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan mengambil bekallah oleh kamu, tazawwadu, berbekallah kamu, ambil bekal. Sebab kita nak berjalan ni kena ada bekal. Kalau dulu kita nak pergi jalan dahulu, orang dahulu dia masak dah rumah. Nak pergi mana ni? Nak pergi Johor, daripada Terengganu sampai ke Johor. Sampai bila? Sampai tolak malam sampai subuh esok. Ataupun tolak hari ni sampai esok hari. Dulu sebab tak ada lebuh raya. Maknanya tak ada lebuh raya, kemalangan kurang. Hari ni lebuh raya ada, kemalangan banyak. Jadi buat bekal. Mendapat ni habis satu botol nasi. Yang ayam ke daging, berhenti tengok jalan, tepi patah, makan keloh dulu. Mana tu dulu. Lepas ni tak ada dah, orang tahu dah makanan-makanan kita tengok jalan. Maknanya dia bekal apa? Bekal biting dulu. Dia bekal duit saja. Makanan tepi-tepi jalan tengok. Mana yang berkenan, berhenti makan. Bekal tak ada bekal. Maka perjalanan yang kita nak pergi jauh, Terengganu, Kuala Lumpur, Terengganu, Johor, itu pun kita buat bekal. Apa lagi perjalanan akhirat, lagi jauh perjalanan kita. Maknanya akhirat ini perjalanan yang buat selama-lamanya. Wa tazawwadu, maka disuruh cari bekal kamu banyak-banyak. Maknanya cari bekal, buat bekal lah kamu, ambil bekal kamu sebanyak-banyak. Sebab tu kita disuruh. Macam kita katalah, kita naik kapal nanti memang disuruh cari bekalan. Ada pun kita duduk atas bumi ini, dunia ini, kita duduk atas pulau saja, ambil bekalan banyak-banyak, naik atas kapal, bawa masing-masing. Siapa yang bawa banyak, alhamdulillah. Siapa yang bawa sikit, dia menyesal. Maknanya. Maka dikatakan di sini, maka sebaik-baik bekalan itu takwa, dan sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah. Sebaik-baik bekalan mengikut segala perintah Allah. Ikut perintah Allah, ini bekalan kita. Yang kita datang ni bekalan ni. Kita tak nampak lagi bekalan. Kalau kita nampak bekalan, siapa mari tempat belajar, boleh balik. Satu guni pahala. Kalau begitu, Masya Allah, penuh habis orang sebab orang nampak. Sekarang ni kita tidak nampak. Bila kita nampak, bila kita mati baru kita nampak. Ini bahagian kita pergi belajar ilmu, ini bahagian kita baca Quran, ini bahagian kita berzikir, ini bahagian kita sembahyang, baru kita nampak. Mana hak lain tu? Hak lain bukan bekal tu. Bekal ni apa? Bekal ni benda yang kita bawa. Betul tak saya kata? Sesuatu yang kita bawa itu bekal. Jadi sekarang ini kita lupa nak cari benda yang kita bawa. Kita lupa. Dan kita ambil sesuatu benda yang kita tinggal. Jadi terbalik jadi. Sesuatu yang kita nak bawa ni kita lupa ambil. Kita lupa nak ambil sesuatu yang kita nak bawa, dan kita kira ambil juga, tapi kita ambil benda yang kita tinggal. Inilah yang berlakunya. Lalu dikatakan bahawa dan sebaik-baik takwa itu, sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah. Jadi jangan tidak ada takwa, mesti kena ada takwa di dalam hati. Lalu dikatakan bahawa, maka ketahuilah bahawasanya padanya dua kaul, dua pendapat mengenai ayat Allah Ta'ala tadi. Pertama, bahawasanya ia bekal akhirat. Itulah sebaik-baik bekal akhirat. Bekal akhirat ni banyak yang disebut dalam hadis, idza mata banu adam in qada amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaba'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ini hadis yang masyhur, ramai baca. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali dengan tiga. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Ini maknanya orang hidup, semasa dia hidup, dia buat amalan ini. Masa dia hidup, dia buat amalan ini. Kemudian apabila dia mati, amalan ini berterusan.
Maknanya kalau dia wakafkan satu benda, wakaf itu berjalan, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Dan ada ilmu, kalau dia ada ilmu beritahu ke orang, dia mati, ilmu tu berjalan, dapat pahala. Dan kalau dia mati, ada anak yang soleh. Kita dari 3 ni rasa kalau kena rebuhan anak soleh lah. Dapat anak soleh, alhamdulillah. Maknanya. Jadi doakan kepada kedua ibu bapa, siapa juga pahala. Itu bagi orang yang maknanya masa dia hidup dia tu dia menyediakan, dia buat perkara 3 ni. Tapi lepas dia mati, orang lain buat ke dia pun boleh. Dia tidak ada harta wakaf, tapi anak dia ni ambil duit, tak harta wakaf, wi atas nama mak dia, dapat pahala juga. Walaupun masa dia hidup dia tak ada. Maknanya ada orang tanya, seorang anak kalau ayahnya tinggal puasa, dia kena qada tak, dia kata. Dia tanya, dia kata kena qada, wajib ke tak wajib? Sayanglah ayah. Kalau sayang, mana baik, saya tanya wajib tak wajib, qada lah. Maknanya dia kata sunat, lega sunat dia. Sekarang itu ayah kita. Maknanya jadi nak beritahu, kena buat bekalan. Ini bekalan. Tapi bekalan kita ni memanglah hak atas, hak benda-benda ni benda yang tak nampak. Kalau duit, benda tu habis. Kita tengok dalam akaun ada 10,000, 3,000 impak. Nampak habis 3,000. Itu nampak habis. Tapi sebenarnya tu dah habis. Yang kita beri itu kita simpan. Yang kita simpan itu yang kita habiskan. Yang kita simpan itulah habis. Yang kita beri itu dah habis. Kita zahir beri dia, tapi hakikat tu oleh kita. Tu nak beritahu. Maka bekalan, banyak bekalan. Jadi kita kena cari bekalan. Datang ke dunia, apa bekalan lagi yang kita belum buat. Kena. Jadi yang disibukkan perkara yang kita nak bawa ni. Maknanya. Maka bekalan itu apa? Bekalan itu adalah bekalan akhirat. Kalau bolehlah seseorang tadi buat bekalan, carilah bekalan akhirat. Sebanyak-banyak yang mungkin. Jadi kita nak banyak-banyak ni, kita tak mampu kadang-kadang. Kita kena buat begini. Kita buat satu perkara yang benda tu berusaha sama. Berusaha sama, siapa orang buat. Jadi dia kata, kalau seseorang itu buat perkara yang baik, kemudian perkara yang baik itu dituruti. Itu dia perkara yang baik. Adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuk ke arah kebaikan, dia seperti buat baik. Kenapa contoh dia? Ngaji Quran. Maknanya kita buat satu keluarga. Contoh. Ini contoh. Kita buat satu keluarga, kita panggil suami kita, anak-anak kita, kita buat setiap malam Jumaat kita khatam Quran. Khatam tak Quran juga. Kita baca Yasin, ataupun kita baca surah Kahfi, ataupun kita buat setiap malam Jumaat ni kita buat, atau kira majlis-majlis satu benda. Lepas daripada tu kita buat sama sehinggalah kita mati. Anak kita buat lagi dengan keluarga dia pula. Buat lagi. Lepas tu anak kita mati pun cucu kita buat juga. Maka benda tu berterusan. Kita yang pekat awal ni mula tadi akan dapat pahala. Kalau saya fikir, ya Allah, berilah aku satu jalan yang kita buat ibadat, nanti ibadat itu dituruti oleh orang. Kalau kita nak buat, kita godang kita, sikit pahala kita. Tapi kalau kita buat sesuatu, sebab tu tuan guru saya pesan, dia kata, buatlah satu amalan walaupun sedikit, tapi pahala dia banyak. Biar berurusan. Bagi kita tunjuk, cari satu ibadat yang begitu baik. Bila dalam keadaan macam tu berurusan. Bila berurusan, pahala pun akan terus sampai. Maknanya begitu juga kalau kita ada kereta. Kereta kita besar. Kita mari cepat belajar. Kalau kita mari seorang, satu kita pahala kita. Tapi kalau kita penuhkan 5 orang tu pahala dia dulu dapat kot kita. Maknanya maka sesuatu perkara-perkara ibadat ini, bekalan-bekalan macam kita ni, sebab dia kata di sebelah Quran, innallaha asyara minal mu'minin
sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang-orang yang beriman tu. Beli apa? Beli amalan. Kenapa disebut perkataan beli? Maknanya kita dulu datang ke dunia ni macam kita niaga. Macam kita niaga. Sebab tu kalau orang pandai berniaga, dia buat macam ni, orang pun boleh bagi. Orang pun bagi. Sehingga kan perniagaan dia, kalau dia pasaran dia banyak ni sikit je, tapi kalau meluah lah, kau banyak. Kalau kita buat satu benda ibadat, benda yang baik kita buat, kemudian kau berterusan, maka pahala akan berterusan. Begitu keadaan dia. Baik. Kerana yang demikian itu firman Allah Ta'ala, khairul zadi taqwa, sebaik-baik bekalan itu adalah taqwa. Itu sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Jadi nak beritahu, ini menunjukkan bekalan akhirat. Dan tiada firmannya mata benda, dan juga sebabnya tidak dikatakan sebaik-baik bekalan adalah kenderaan, sebaik-baik bekalan adalah rumah, sebaik-baik bekalan adalah anak yang ramai. Maknanya, jadi benda-benda yang macam Allah Ta'ala tak sebut. Allah Ta'ala sebut sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Taqwa ni melibatkan kepada hubungan kita dengan Allah, dan juga ada kaitan dengan akhirat. Maka menunjukkan bahawa bekalan itulah bekalan akhirat. Yang kedua, bahawasanya ada mereka itu kaum yang tiada mengambil mereka itu akan bekal. Ada juga kalau tak ambil bekal. Bekal mereka itu di dalam safar ni musafir, safar haji ataupun perjalanan haji. Ada pergi haji tak bawa bekal. Sebab bekal ni bukan makanan, bekal ni takwa. Jadi yang bawa bekal tu maknanya kurang takwa. Jadi ada yang pasal pergi haji tak bawa bekal. Payah tu tak pergi haji tak bawa bekal tu payah. Maknanya sahabat saya, dia cerita. Dia kata, anak ustaz pergi ke Mekah bawa isteri. Yang dapat pergi haji dia. Ini imam. Jadi bila imam, dia dapat pergi haji. Adalah orang sponsor, kita tak ingat lah orang yang haji. Tapi bila dia sebut nak pergi haji, isteri dia pun nak pergi. Tapi duit tak tahu. Lalu dia minta tangguh, lulus tangguh tadi. Boleh dalam setahun ke 2 tahun, sepanjang tu dia tarik saja dia. Tarik dia sifat-sifat duit dia, boleh pergi haji dua-dua. Tak ada piti nak belanja ni. Maknanya dia memang mikir nanti orang lain beli balik-balik dalam benda. Hanya adalah sikit-sikit. Maknanya adalah 100 gitu je. Bahagian belanja makan. Jadi dia pun dalam usaha pada Allah. Masa ketika cukup, dia tak ada niat apa-apa. Dia cukup pada kawan dia. Bila dia cukup pada kawan dia, orang beratur. Jadi dia cukup pada kawan dia bagi duit ke dia. Orang ni cukup bagi duit, habis semua bagi duit. Cukup. Dia kata sepanjang masa hari itu dia cukup pada umur. Cukup pada dapat duit. Kemudian nak dapat rezeki dia jadi murah. Maknanya adalah dia cukup mana ada orang beri banyak ke dia, tak sabar dengan upah cukup tu. Habis kerja haji, beli balik kampung barang. Mana ni contoh kata bawa bekalan. Bawa bekalan maknanya. Ya Allah Ta'ala tolong. Pertolongan Allah. Maka dia kata di dalam safir haji, safir ini musafir perjalanan haji, bagi diri mereka itu, mereka itu dia musafir tak bawa bekalan. Sebab apa dia tak bawa bekalan? Sebab tawakal, yakni serah diri pada Allah. Maknanya serah diri kepada Allah. Ada satu cerita, seorang tu dia kata, ini wali Allah lah. Dia ini dalam keadaan lapar. Dia tawakal, dia pergi ke Mekah dalam keadaan lapar. Tapi tuan guru dia tahu dia lapar. Dan tuan guru tahu dia tak ada duit. Dia tidak ada duit. Maknanya. Dan dia tuan guru dia tahu keadaan dia susah. Tapi dia tak beritahu lapar dia.
Orang boleh lok buat kerja haji dan keadaan lapar. Tak ada bekalan. Balik daripada kerja haji, orang dulu tengok tangguh dia, tengok dia dalam keadaan letih. Dalam keadaan letih. Akhir kali tengok dalam keadaan tuan guli pun bagi duit. Duit tu lebih kurang dalam kita tu lebih kurang dalam 6,000 dinar. Banyak lah maknanya. Dia pun ambil dia berjalan. Berjalan jumpa dengan seorang. Dengan seorang nak pergi jalan, nak musafir, tak ada duit. Minta biji dengan dia. Dia kata, aku dah rasa musafir tak ada duit, susah. Jadi aku tambahlah, biar aku seorang lah, susah pergi dia lah. Maknanya jadi dia pun bagi orang tadi. Bila dia bagi orang tadi ambil. Orang tadi ambil, buka piti, lalu menangis. Menangis. Dia pun heran, berapa orang ni menangis? Dia heran. Lepas pada tu, dia pun tanya orang tadi. Orang tadi rupa-rupanya orang Yahudi. Orang Yahudi Nasrani. Orang tu orang Nasrani. Mana orang Nasrani. Jadi lepas pada tu dia pun masuk Islam. Orang lelaki dia masuk Islam. Bila masuk Islam, dia tahu kedudukan orang ni memang tak ada peti. Dia bagi mula orang tu. Kita dah kamu kita. Bila orang dah suruh pada Allah Ta'ala beri lebih kebaikan. Kebaikan Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka dikatakan bahawa kerana apa? Kerana ia bertawakal kepada Allah, yakni berpegang. Bukan berpegang, berpegang. Berpegang. Dia tulis beralih. Kita tak ada ngaji, nampak beralih pa lalu. Berpegang. Yakni berpegang atas manusia. Dan meminta-minta mereka itu, dan bersungguh-sungguh meminta dan menyakiti akan manusia. Maka menyuruh akan mereka itu dengan berbekal akan sebagai suruh menjaga atas bahawa mengambil akan bekal daripada harta kamu terlebih baik daripada mengambil harta manusia. Jadi kata sebab tawakal. Bila dia sebab tawakal tak jadi juga. Kalau dia bertawakal, dia serah, dia tawak bekalan, tapi tujuannya nak gantung orang, nak minta dengan orang. Ini berlaku masa kita pergi haji dahulu, masa duduk dekat apa? Sapa Marwah ni. Can you speak English? Padang boleh cakap apa dia? Tak boleh. Maknanya dia cakap rupa-rupanya nak cerita tak ada duit. Tak ada duit. Esok dia pergi berapa? Jadi nak beritahu, kita nak pergi bekalan, nak pergi haji tu memang dia suruh manis sata'a ilaihi sabila, biar betul-betul cukup. Jangan sampai nanti bila nak buat kerja haji, nanti kita banyak mikir, duit tak ada lah, ni payah susah. Maknanya. Jadi orang ini dia pergi haji, tawak benda-benda, tapi tawakal katanya. Dalam waktu tawakal, rupanya dia nak minta-minta dengan orang, nak berpegang dengan orang, nak gatul dengan orang lain. Lepas tu nak minta pula. Lepas tu minta sungguh-sungguh pula. Minta sungguh-sungguh. Dan menyakiti akan manusia, dan menyakiti orang. Maknanya menyakiti orang. Maka menyuruh akan mereka itu dengan berbekal akan sebagai suruh menjaga ke atas bahawa mengambil akan bekal daripada harta kamu terlebih baik. Maka orang macam ni tak payah tawakal lah. Suruh dia apa? Suruh dia bawa bekal itu sebaik-baik. Bawa bekal itu yang terlebih baik daripada mengambil harta manusia. Baik, ambil harta manusia. Sebab tu dia kata tawakal ini, yang pertama, dia tidak meminta-minta. Ini tawakal. Maknanya bila sebut orang tawakal ni, dia bukan tawakal, tidak meminta-minta. Yang kedua, apabila diberi dia mengambil. Minta tidak sekali-kali. Diberi dia mengambil. Yang ketiga, orang tawakal sikit banyak sama je, cukup bagi dia. Ini orang tawakal. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sikit, alhamdulillah, tak kisah. Ini orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak meminta. Yang pertama dia tak minta-minta. Yang kedua apabila diberi dia ambil. Maka salah juga. Dia ni tawakal, orang pun beri makanan, tambah tawakal. Tak boleh juga. Kerana orang yang tawakal itu diberi dia ambil.
Kemudian orang yang tawakal sedikit banyak sama bagi mereka. Dia tawakal. Tapi bila orang beri dia tengok, kalau tiket ni bayar orang beri. Itu bukan tawakal namanya tu. Berarti tidak mencukupi apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Baik. Terlebih baik daripada mengambil harta manusia dan berpegang atas mereka itu. Dan demikianlah kami kata, maknanya kalau orang itu tawakal, bergantung dengan makhluk, mitok dengan orang, buat sakit hati orang, itu tidak bagus. Yang lebih baik bagi dia buat bekalan. Buat bekal itulah yang lebih baik, supaya senang hatinya, ada pemudah dia dalam melakukan ibadat kepada Allah. Allahu a'lam. Kita tambah akan datang. Maka jika engkau kata, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ardna ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi malam ni seperti biasa kita ada majlis